Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka dengan izinnya jua pada malam ini kita bertemu dalam siaran langsung dari Dewan Jubli Intan Batu Pahat Johor Darut Ta'zim, dan rancangan kita ini dibawa secara khas oleh syarikat Faiza Sendian Berhad. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bicarakan satu topik yang cukup penting di dalam kehidupan kita. Topik yang kita pilih pada malam ini ialah sesat. Dalalah, sesat. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Jika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahku, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa saudara penonton yang dirahmati Allah, jika anda mempunyai cadangan untuk memantapkan rancangan kami ini, maka boleh emailkan kepada kami di halaqah@tv9.com.my. Mudah-mudahan dengan email anda itu akan dapat memperkukuhkan lagi rancangan kita dan kita dapat memperbaiki mutu rancangan kita dari masa ke semasa. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan ditemani oleh dua panelis kita yang paling hampir kepada saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Halim Din, iaitu Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor. Dan di hujung sana penceramah yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan insya-Allah kita akan membincangkan lebih kurang 1 jam pada malam ini satu tajuk yang cukup penting, sesat, supaya kita dalam hidup kita berpandukan kepada hidayat Allah, kepada kesucian Islam. Kita tidak terjebak kepada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita, yang boleh menjauhkan kita daripada agama. Walaupun kadang-kadang kita rasa betul, tetapi yang kita rasa itu sebenarnya tidak betul. Itu adalah satu bentuk kesesatan. Dan insya-Allah seperti biasa saudara penonton yang dirahmati Allah, dalam perbincangan halaqah, kita kalau berbincang dalam halaqah ini, kita berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, supaya perbincangan kita tidak lari daripada asas yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Dan bagi memulakan perbincangan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menghayati dan cuba memahami isi kandungan ayat Al-Quran yang dipetik daripada ayat 7 surah Ali Imran. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat.
Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat. Oleh sebab itu, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Surah Ali Imran ayat 7. Inilah ayat yang akan menjadi asas kepada perbincangan kita pada malam ini. Jadi sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada malam ini, saya mohon kepada yang berbahagia Ustaz Halim Din memberi penjelasan kepada kita. Sebab dalam ayat yang kita baca ini Ustaz, ada istilah muhkamat, ada ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Jadi sebagai mukadimah kepada pertemuan kita dalam tajuk topik kita pada malam ini, sesat, saya mohon penjelasan daripada Ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bahagia dan musib. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi, Ustaz Syukri, Ustaz Ruslan Muhammad, sahabat ahli panel, sedang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam topik yang cukup berat dan kita beradanya pada ketika ini menjelang akhir zaman, sudah tentulah banyak perkara-perkara yang berlaku yang mencacatkan kesempurnaan akidah umat Islam. Maka sesungguhnya apabila kita melihat mutakhir ini, berbagai-bagai ajaran yang diselipkan dan bertopengkan atas nama Islam dan menjurus mereka itunya ke arah kesesatan. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir Ibn Katsir, yang mana Imam Ahmad meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya berkaitan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 itu, antara sebahagian ayat yang berbunyi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, sadaqallahul azim. Maka apabila Nabi menyebut sahaja dalam hadisnya itu tentang firman Allah yang disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 itu, maka Nabi sudah menyatakan bahawa mereka yang sesat itu, kata Rasulullah, ialah golongan watak mereka sudah ada ketika itu, yakni golongan Khawarij. Maka kita lihat sesungguhnya ya, di dalam pengertian sesat yang dimaksudkan itu, kalau kita rujuk di dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman halaman 45, maka jelas didefinisikan sesat itu ialah sesuatu perkara aliran agama yang mana ajaran aliran agama itu terpesong. Mereka mengambil ya mudahnya ataupun melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat daripada Al-Quran yang dinamakan tasyrifil Quran ataupun tahrifil Quran, memesongkan maksud ayat itu dan mengubah sama sekali ayat tersebut. Jadi golongan itu dikatakan golongan yang sesat, dan mereka itu tidak mengambil daripada syariat Islam yang sah, yakni berasaskan, bersandarkan kepada Al-Quran dan kepada hadis dan kepada ijma' ulama, begitu juga dengan qiyas. Jadi 4 sumber hukum itu mereka tolak dan mereka tidak mengambil. Ini menyebabkan mereka itu menjadi terlalu ghairahnya. Mereka nak menakwilkan yang disebutkan tadi, bagaimana ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka ayatnya di antaranya yang disebut oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat yang dikatakan ayat muhkamat dan adanya ayat mutasyabihat. Bermaksudnya di situ oleh Imam As-Suyuti menyatakan muhkamat itu ialah suatu ayat yang jelas maksudnya, maknanya,
Dan apabila ayat-ayat yang mutasyabihat itu adalah kesamaran ataupun adanya maksud-maksud yang tersembunyi dan hakikat takwilnya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui. Jadi kalau kita lihat antara golongan-golongan yang membawa ajaran yang disebutkan tadi, ya, mereka terlalu gairah, kecenderungan hati mereka, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, mereka itu cenderung ke arah yang mana mereka nak menakwilkan sendiri ayat-ayat mutasyabihat untuk selera dan kepentingan mereka. Sebab itulah di antaranya golongan-golongan yang kita lihat, mereka boleh menafsirkan, satu contohnya ayat daripada suratul Hijr ayat yang ke-99 yang disebut di situ firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sehingga datangnya keyakinan. Yang dimaksudnya di situ, kalau kita lihat ini ayat mutasyabihat yang ada kesamaran yang tersembunyi, maksudnya Allah sahaja yang mengetahui hakikatnya, dan mereka mendakwa bahawa ayat ini seolah-olah ayat yang muhkamat, ayat yang boleh mereka mengatakan ayatnya, contoh maksudnya, hendaklah kamu sembahyang apabila kamu datangnya khusyuk, maka selepasnya sembahyang itu khusyuk, maka kamu tidak perlu lagi sembahyang. Tafsiran mereka, takwil mereka itu ada interest, ada kepentingan untuk mereka mengambil untung. Jadi ayat itu sebenarnya bermaksud, apabila kamu sembahyang ibadat kepada Allah, hendaklah kamu sembahyang itu sehingga datangnya kekhusyukan. Maka jelaslah dilihat bahawa apabila kita melihat ayat-ayat yang mutasyabihat ini, nak sebutnya di dalam Al-Quran terlalu banyak. Di antaranya lagi kalau kita meletakkan golongan-golongan yang mendakwa yang disebut maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, maka mereka menafsirkan khataman nabiyyin itu adalah yang disebut, ya, Muhammad itu sebenarnya hanyalah muhur ataupun pengesah, yakni nabi-nabi yang selanjutnya ada wujud di atas muka bumi, dan mereka sehingga mendakwakan khasnya Nabi menyebut ketulinan Nabi selepas Muhammad tidak lain tidak bukan ada lagi Nabi, dan mereka menjadi golongan yang mendakwa diri mereka sebagai Nabi dan Rasul selepas mana kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat-ayat mutasyabihat itu perlunya berhati-hati nak ditakwilkan, kerana kita tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat itu mengikut selera kita dan kita menjadikan dia seolah-olahnya ayat muhkam, tetapi walau bagaimanapun mutasyabihat itu adalah ayat yang terselindung maksudnya, dan begitulah ada mempunyai kesamaran. Jadi begitulah, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Halim, dia menggambarkan kepada kita orang yang cuba mentakwil Al-Quran ini mengikut seleranya sendiri ialah manusia yang cenderung untuk mencari kesesatan dalam hidup dan menyesatkan orang lain. Dan saya nak pergi pada Ustaz Ruslan Muhammad. Kita lihat Ustaz, kadang-kadang bentuk ajaran sesat ni dia seolah-olah macam nak ikat minda kita. Kita tak boleh berfikir, kita pakai ikut seikut-ikutnya, taklid setaklid-taklidnya. Dan pada masa yang sama kita lihat seolah-olah macam bentuk penjajahan, walaupun dia tak mengakulah dia dijajah, tetapi seolah-olah macam dijajah pemikirannya. Dia tak boleh lagi nak berkata apa, tak boleh berfikir lagi. Jadi mohon komen Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dihormati sahabat pengurusi panel, yang dihormati sahabat panelis pada malam ini, seterusnya sidang hadirin dalam dewan pada malam ini, dan sidang penonton di rumah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Satu fenomena yang cukup menggusarkan kita umat Islam, berasaskan kenyataan-kenyataan yang dibawakan tadi. Kerana kedapatan dalam masyarakat, apabila mereka menggunakan ruang yang ada dengan menafsirkan sesuatu yang boleh mengikat minda, watak, pemikiran fizikal manusia. Sedangkan hakikat yang sebenar manusia ini, Allah berikan akal yang waras. Allah jadikan manusia dengan serba-serbi kekuatan. Allah jadikan kita dalam keadaan dianugerahkan jalan-jalan yang boleh menyelesaikan kehidupan kita. Wahadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia dua jalan yang mereka dengan jalan mereka boleh pilih, yang baik dan benar, tetapi mestilah berasas kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana ada segelintir manusia yang mengambil kesempatan mengikat minda
mengikat hati dan jiwa masyarakat orang lain, masyarakat lain ke arah untuk membinasa kehidupan. Ini sesuatu yang amat menggusarkan kita. Sebab itulah tuan-tuan, hakikatnya apa yang berlaku kerana 3-4 faktor yang penting. Yang pertama, kerana kesilapan manusia sendiri. Apabila mereka tidak cuba berpegang dengan agama. Sedangkan Allah kata dalam Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang dengan agama, dia cerdik dalam soal agama, dia akan dipimpin Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tetapi bila mana manusia tidak berada dalam landasan yang sebenarnya, maka ada pihak yang cuba mengambil kesempatan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam keadaan hari ini, tuan-tuan, ada golongan manusia yang cuba mengambil kesempatan. Dan mereka cuba mewarnakan satu warna yang lain. Akhirnya yang kita paling bimbang, racun-racun yang ditanamkan tadi menyebabkan kita hilang punca. Kita ta'assub dengan seorang, kita menolak perkara kebenaran. Kita menerima satu perkara, kita menolak kebenaran agama. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah kerana kita tidak ada pemerhatian yang cukup baik. Disebutkan di dalam beberapa kaedah yang dipakai oleh para alim ulama kaedah, menyatakan bahawa kita sepatutnya, apabila kita berada dalam keadaan untuk menentukan al-haq wal batil, neraca kita ialah agama itu sendiri, bukan manusia. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang berpegang dengan ikatan agama dengan sekukuh-kukuhnya, dia tidak akan tercerai dan terurai daripada ikatan tersebut. Tapi oleh kerana kita kadang-kadang tak melihat dasar itu berasaskan agama, tapi orang yang dilandasan, ini masalah. Sebab dalam konteks ajasat dalam negara pada hari ini, mengikut perangkaan yang kita dapati, bulan Oktober tahun 99, ini angka 8 tahun yang lalu, didapati dalam negara kita ada 98 ajaran sesat. Ini angka yang diterbitkan oleh JAKIM melalui satu buku yang diterbitkan, fenomena sesat di Malaysia, dalam negara kita. Menunjukkan kepada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga, tuan-tuan, ialah ajaran ini memang dia ada kepentingan tertentu. Dia akan cuba merasakan nilai manusia, merasakan nilai peradaban, dan akhirnya orang yang diikat tadi, dia akan tunduk. Kemewahan akan memihak kepada kepimpinan ajaran sesat. Yang kaya jadi miskin. Yang kaya orang yang bawa ajaran sesat. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Mengapa berlaku? Kerana tidak lain tidak bukan. Kerana dalam konteks kehidupan kita, kita tak cuba berada di dalam keadaan berikat ataupun terikat dengan agama itu sendiri. Kita tak jadikan ulama sebagai panduan kita. Kita tak belajar sesuatu yang boleh menjadikan kita benar-benar memahami apakah dikatakan kebenaran dan kesilapan, kesalahan dan kebenaran. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya mengikat minda fizikal manusia ini suatu yang tidak sama sekali diajar agama. Manusia seharusnya terbuka minda untuk menerima yang baik, menolak yang buruk. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Roslan Muhammad menjelaskan kepada kita betapa pentingnya dalam hidup kita menggunakan akal, kita menggunakan minda untuk berfikir, sebab ini adalah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada masa yang sama minda kita mesti diasuh, mesti didorong oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami pada malam ini dalam rancangan halaqah yang membawa topik sesat. Kita jumpa selepas ini. Batu Pahat, Johor, Darul Ta'zim, dan rancangan kita ini dibawa secara khas oleh syarikat Faiza Sembilan Berhad. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah sesat. Dan dua panelis kita pada malam ini ialah yang berbahagia Ustaz Halim Din, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor, dan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, Pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan saya nak pergi kepada menyambung perbincangan kita pada malam ini kepada Ustaz Halim Din. Kalau kita tengok, kalau kita kaji dalam ajaran sesat ni, mereka kadang-kadang ni memutabelikkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mereka tuduh bahawa
bahagian yang mempunyai autoriti agama ini jumuk, lesu, tidak boleh membuat apa-apa. Dan kadang-kadang kita tidak terfikir, adakah mereka ni pemimpin jahil seperti ini, mereka tak serik. Mereka terus menyebarkan ajaran yang bercanggah dengan agama ini. Apa komen Ustaz dalam hal ini? Silakan. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Syukri. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana mereka yang menjadi pemimpin ajaran sesat itu mengatakan bahawa mereka yang sebenar dan yang lainnya adalah yang salah. Dan apabila mereka dengan ketetapan bahawa ajaran-ajaran yang lain dibawa ya, ataupun disebut ajaran Islam yang sebenarnya mengikut mazhab akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka nafikan haknya dan mereka sekaligus membatalkan Islam yang sebenarnya dibawa oleh Rasulullah dan juga ulama-ulama. Dan kalau kita lihat ya, seperti mana disebut oleh sahabat panel kita tadi Ustaz Raslan Muhammad, tak kurang daripada 50 ajaran sesat yang ada di setiap negeri dan negara kita. Ini menunjukkan walau apapun yang telah dilakukan oleh pihak yang berwajib ya, maka tindakan yang telah dikenakan ke atas mereka tidak serik. Seolah-olah apa yang dilakukan dari sudut penguasaannya dan peruntukan undang-undang, sama ada enactment pentadbiran Islam negeri-negeri dan juga bagi peringkat peristiwanya, mereka tetap mengatakan bahawa mereka adalah benar. Ini kita lihat di antaranya ada dua faktor. Yang pertama yang dikatakan faktor dalaman. Kerana apa? Mereka mengatakan mereka benar dan mereka tidak serik dengan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwajib. Kerana antaranya ciri-ciri ajaran sesat itu adanya satu bai'ah, perjanjian di antara guru dengan anak buah ataupun muridnya. Maka apabila bai'ah dan perjanjian ini sudah menebal ya, dalam apa dia susunan perancangan ajaran mereka, maka sudah tentulah gurunya merasakan bahawa dia adalah manusia yang hebat. Lalu memutar belikkan di antara ayat-ayat disebut tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin mereka takwilkan adalah al-yaqin itu setelah mana kamu khusyuk, maka selepas itu kamu tidak perlu lagi sembahyang. Maka jadilah sembahyangnya itu dengan sembahyang niat sahaja, tidak ada praktik fi'linya. Dan mengikut yang dikatakan tafsirnya tadi ialah al-yaqin itu kamu sehingga kamu ibadat itu ataupun salatnya sehingga kamu meninggal ataupun kamu pisah nyawa daripada dunia. Jadi kita lihat faktor inilah yang menyebabkan mereka ini sebagai satu orang yang seolah-olahnya ada kesaktian. Daya tarikan ini boleh mempengaruhi di antaranya masyarakat di kampung, di pedalaman, di desa dan sebagainya. Maka dengan adanya tokoh-tokoh yang sebegini ya, orang-orang kampung pedalaman yang kebanyakannya mereka melihat seolah-olahnya yang disebutnya di antara cirinya adanya kasyaf dan adanya laduni. Seolah-olah tokoh mereka itu mempunyai kuasa ataupun boleh melihat perkara-perkara gaib. Sedangkan kita manusia tidak boleh ya, melihat perkara-perkara yang gaib, melainkan hanya dengan iman ataupun keyakinan kita kepada perkara yang gaib ataupun sami'an. Yang kedua yang dilihat, faktor luaran, external factors. Bagaimana kita lihat ya, orang-orang yang disebut sebagai pemimpin, sebagai ya, golongan-golongan yang berada di ajaran itu, mereka mengatakan bahawa mereka itu benar kerana mereka sudah adanya satu orang khalifah, adanya satu orang pemimpin yang hebat, kemungkinan yang ada daripada barat, yang menular dalam masyarakat kita, maka meniru itu dalam keadaan yang tidak mereka ketahui asal-usul pengajian ataupun latar belakang kelulusan satu orang yang membawa ajaran tersebut. Dan akhirnya mereka itu terjerumus ke arah kesesatan yang nyata. Disebut itulah bila mana mereka hatinya cenderungnya nak melakukan kesesatan. Akhirnya segala apa yang ada di dalam Al-Quran mereka takwilkan mengikut selera dan taklid itu taklid yang sembrono. Jadi mudah-mudahan kalau kita jadi sebagai umat Islam yang benar-benar imannya kepada Allah hakikinya, maka rujuklah kepada guru-guru, tokoh-tokoh ulama yang benar-benar diiktiraf dan benar-benar ketulinan dari sudut ilmu dan dari sudut siqah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Maknanya apa yang disebut oleh Ustaz Alim tadi menggambarkan kepada kita sepatutnya yang kita cari Ustaz ya, guru yang ada kemampuan untuk mengajar, yang ada kelayakan untuk mengajar, untuk menyampaikan. Tapi Ustaz Ruslan, kalau kita lihat bagi yang mengikut ajaran sesat ni, bagi mereka guru yang ada autoriti ni, mereka tidak satu tahap pengajaran yang hebat. Sebab bagi mereka pengajaran guru-guru ini hanya kadar yang rendah saja, tidak seperti guru mereka. Adakah kerana faktor barangkali ketahanan diri mereka yang lemah Ustaz, sampai mereka kadang-kadang cari bomo pun boleh diangkatnya, yang tak pernah belajar agama pun diangkatnya, inilah maha gurunya. Jadi komen Ustaz dalam hal ini.
Berkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hakikatnya kalau kita tinjau dan kita lihat secara umum perkembangan ajaran sesat dalam negara kita, terutama di Malaysia ini, semenjak daripada tahun 80-an sampai hari ini, memang kita dapati banyak faktor yang menyebabkan mengapa segelintir orang kita menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh pemimpin sesat ini. Satu faktor yang paling jelas ialah kerapuhan iman itu sendiri. Tidak ada jati diri yang kuat, tak ada ketahanan diri yang ampuh. Ini antara faktornya. Dalam konteks yang lain, kita dapati bagaimana orang-orang ini kadang-kadang cuba mengambil jalan pintas untuk ke syurga konon-kononnya. Jalan pintas untuk beramal, beribadat. Maklumlah, dalam agama ini untuk salat mesti dikerjakan secara fizikal. Mesti berwudu, kemudian bangkit, diri, bangun. Nak berpuasa, kena berletih, kena berlapar dan berdahaga. Nak ke Mekah, habiskan RM1, terpaksa berjalan perjalanan yang jauh, makan masa yang panjang, duduk di tanah suci Makkah dalam keadaan yang susah dan panas terik. Memang itu tabiat dalam agama. Oleh kerana nak mencari sesuatu yang mudah, yang tidak memayahkan mereka, maka jalan pintasnya ialah macam disebutkan oleh panelis pertama tadi, menerima sesuatu dengan cara yang mudah. Dan akhirnya disebabkan oleh kerapuhan iman itu sendiri, menyebabkan si yang cuba menerima lalu berfikir memang betul ajaran ini. Sebab apa? Agama itu mudah. Lebih lagi ada di antara pembiak ajaran yang bersabda, yang berhujang sabda Nabi, mengatakan, Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan memayahkan. Maka dihujahkan agama ini mudah. Oleh kerana mudah, maka inilah amalan-amalan yang wajar kita lakukan. Arti tuan-tuan, ketandingan yang rapuh itulah kadang-kadang menyebabkan segelintir kalangan orang-orang kita yang boleh menerima apa yang dibawa oleh bomoh-bomoh ataupun tok-tok guru tertentu, yang akhirnya telah melemahkan iman, merosakkan akidah orang yang bersama dengan ajaran tersebut. Ini satu. Yang kedua, menunjukkan kepada kita, apabila kesedaran tidak dalam diri orang tersebut, maka dia akan mudah menerima keburukan orang lain. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika berbincang tentang mengapa lemah jiwa manusia. Antara sebabnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, kerana seorang itu tidak menilai kebenaran berasas kepada kekuatan iman. Dia melihat sesuatu dalam keadaan akal sahaja. Maka ini yang biasa berlaku kepada segelintir masyarakat kita menerima ajaran adat sesat ini. Akhirnya mereka terus bergelumang dan akhirnya mereka jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ustaz menyebut tentang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam pembentukan ajaran sesat ini ataupun approach ajaran sesat ini, ada usaha kalangan mereka ini menolak Al-Quran itu sendiri. Tolak Al-Quran, dan pada masa yang sama menolak pandangan ahli sunnah wal jamaah. Apa yang tak kena dalam hal ini, Ustaz? Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kewujudan golongan ini bukan satu benda yang baru. Ia satu yang cukup lama dalam sejarah, yang cuba menafikan kebenaran ahlu sunnati wal jamaah dan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Lalu mereka cuba menafsirkan sesuatu mengikut logik akal. Bahkan lebih teruk ialah mereka menolak ketentuan Al-Quran dan hukum hakamnya. Lalu mereka meletakkan sesuatu berasaskan minda mereka. Dan hari ini ia merebak dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dalam penulisan yang diedar kepada masyarakat ramai. Kadang-kadang oleh ajaran yang dibawa masuk ke dalam masyarakat secara tidak langsung. Dikumpulkan mengikut yang agak sedikit, dibawa ajaran dalam bentuk yang agak tersembunyi, dimasukkan ke dalam minda orang-orang ini supaya menerima apa yang dibawa dan menolak ketentuan hukum hakam Al-Quran, bahkan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Betullah kita kena berhati-hati. Dan ini di antara satu perkara yang tuan-tuan, kalau kita tak ambil peduli, kita bimbang. Ia akan menular dan akhirnya menyebabkan kita hilang kekuatan agama, kita hilang. Akhirnya keimanan kita akan terurai daripada kehidupan kita, boleh membawa kepada 1001 masalah. Wallahu a'lam.
terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Roslan, memberi gambaran kepada kita sidang penonton yang dirahmati Allah bagaimana pentingnya nilai iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita lihat juga bagaimana pentingnya dalam hidup kita ini kita sentiasa berusaha mencari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Rupanya di antara perkara yang menyebabkan manusia sesat, tersasar daripada ajaran yang sebenarnya kerana jahil, kerana mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada pengetahuan, lalu mereka sesat dan terus berada dalam kesesatan. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita berehat sekali lagi. Mohon saya jangan ke mana-mana untuk kita terus berbincang tajuk yang sangat penting supaya dalam hidup kita mengenal arti kesesatan dan kita boleh membimbing diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ke arah mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa selepas ini. Yang dibawa secara langsung dari Dewan Jubli Intan Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim, dan rancangan kita ini dibawa secara khas oleh syarikat Faizah Sendirian Berhad. Dan perbincangan kita pada malam ini, topik kita ialah sesat, dan dua panelis kita pada malam ini ialah yang berbahagia Ustaz Halim Din dari Lembaga Zakat Selangor dan juga yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan kita akan sambung perbincangan kita pada malam ini dengan saya nak bertanya sesuatu kepada yang berbahagia Ustaz Halim Din. Kalau kita perhatikan Ustaz, bagi orang yang mengikut ataupun orang yang terjebak dengan ajaran sesat ni, kita tengok bukan orang yang kita kata yang susah, yang miskin, yang tak tahu apa-apa. Tapi kadang-kadang yang ikut ni yang diistilahkan sebagai golongan profesional, kadang-kadang dikatakan golongan cerdik pandai. Apa yang istimewa sangat ajaran sesat ni sampai golongan seperti ini boleh ikut kepada ajaran sesat yang jauh menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala ini? Silakan Ustaz. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat jelas bahawa ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah di zaman latar masyarakatnya. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang diturunkan oleh Allah itu wahyu yang pertama menyebutnya bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Apabila menjurus ke arah ilmu, menjurus ke arah pengetahuan, knowledge, maka kita lihat bahawasanya ilmu yang boleh menjurus ke arah kebahagiaan hidup dan kejayaan dunia dan akhirat tidak lain tidak bukan ilmu yang berasaskan kepada tauhid rabbaniyah, tauhid Islamiyah rabbaniyah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kalau kita lihat ajaran-ajaran sesat ini kebanyakannya juga tidak lari daripada terperangkap dan terjeratnya daripada golongan-golongan profesional, golongan-golongan yang cerdik pandai, seperti mana Ustaz Syukri sebutkan tadi, pun juga terbabit dan mereka begitu gairah. Ini diantaranya kerana mereka itu memilih jalan mudah. Kalau kita nak namakan, mereka memilih jalan pintas, mudahnya mereka nak masuk ke syurga Allah. Ini jelas kalau kita lihat, kerana mereka merasakan kesusahan mereka belajar akademik dan sebagainya dengan masa yang panjang, maka mereka sibuk. Sebagai alasan contohnya, maka mereka ambil jalan yang pintas. Bila mana mereka terjerat dengan ajaran sesat ini, seolah-olah mereka hidupnya akan kekal sebagai kehidupan yang penuh kejayaan. Padahal mereka sebenarnya sudah terpesong daripada akidah yang sebenar. Baik, para hadirin sekalian, kalau kita lihat Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa 'allim ta'wil." Maka kalau seandainya Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, kata Nabi, maka Allah akan memberi kefahaman yang mendalam kepada mereka. Hati mereka dapat mentakwilkan sesuatu itu mengikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi bagi kita lihat, ramai masyarakat, sama ada kelas menengah, kelas atasan, kelas-kelas yang disebut tadi cendekiawan, profesional, mereka terjebaknya kerana juga kemungkinan daripada hati mereka dan akal mereka yang disebut oleh ahli panel tadi dalam keadaan rapuh.
Sebab itulah seorang ulama Asy-Syekhul Fathiyyakan menyebut dalam kitab Madza Ya'ni Intilmal Islam, apa artinya kita menganut Islam dari sudut penguasaan diri kita. Kita memantapkan yang pertamanya hati dan yang keduanya akal. Mudah-mudahan hati kita yang kita ikut itu daripada ajaran Rasulullah. Kecenderungan kita tidak mahu kepada yang disebut tadi zaighun, yakni kesesatan, tetapi sebaliknya hati kita menjurus ke arah kebersihan yang dibawa ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akal kita, maka kita dapat memikirkan dan menentukan di manakah hak dan yang manakah yang batil. Mana yang dikatakan sesat, manakah yang dikatakan ada kebenaran. Jadi mudah-mudahan seandainya kita menjurus ke arah ilmu, yang mana ilmu tadi mentauhidkan Allah dan juga berasaskan kepada pengajaran, pengajian yang mengikut disiplin-disiplin ilmu yang tertentu, fardu ain, kifayah dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan golongan-golongan profesional ini akan kembali, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah mereka yang sudah terjebak dengan ajaran seperti yang kita bincangkan ini, mereka diberi taufik, mereka diberi hidayah untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkan agama ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Rasulullah sembahyang macam biasa, buat haji macam biasa, dan melakukan kewajipan-kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Rasulullah tak pernah pun niat sembahyang sekadar niat saja, tak pernah Rasulullah lakukan. Pergi haji, Rasulullah pergi haji sendiri. Rasulullah tak niat, nak menggambarkan bahawa inilah Islam yang perlu dilakukan sama ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Roslan. Kalau kita bincang masalah ajaran sesat ni, kadang-kadang kita tengok fenomena ini berterusan dan seolah-olah kadang-kadang macam tidak ada kesan yang mendalam untuk kita mengurangkan ataupun membasmi ajaran sesat ini. Bila lagi kita bercakap ajaran sesat, lagi timbul macam-macam mengaku orang Melayu pun dah pandai mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Dia kata Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad, tapi kita ni Rasul, Nabi orang Melayu. Jadi apa pandangan Ustaz lah? Tindakan yang drastik yang boleh kita lakukan supaya boleh kita hilangkan, kalau tak semua sekalipun kita kurangkan, minimalkan ajaran sesat di negara kita. Sayang ni, sebab yang terlibat ni orang Melayu Islam kita, yang kadang-kadang mendapat pendidikan yang baik, agama yang baik, ibu bapa dah beri pendidikan yang baik. Jadi mohon pandangan daripada yang berbahagia Ustaz Roslan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita bercakap tentang apakah pelan tindakan, usaha yang dilakukan, saya nak berkata bahawa memang ada usaha. Dan kita yakin pihak berkuasa dalam negara telah pun berusaha di peringkat negeri dan negara melalui kapasiti yang ada. Persoalan sekarang ialah usaha yang dilakukan itu dalam keadaan semua peringkat bergerak sama, tetapi ajaran sesat tetap muncul bagaikan tumbuh, bagaikan cendawan selepas hujan. Persoalan sekarang kepada saya dan tuan-tuan, pertama sekalinya ialah kita sendiri sebagai anggota masyarakat. Kepada kita sendiri yang pertama, kita carilah ilmu melalui cabang-cabang yang betul. Jangan ikut lorong-lorong yang salah. Dekati para alim ulama yang benar-benar membawa ajaran secara terang dan nyata. Hari ini masyarakat kita tak faham mengapa mereka boleh menerima satu ajaran yang ajarannya tuan-tuan berlaku dalam kawasan yang jauh, dalam keadaan malam yang gelap gulita, tak disabari di khalayak ramai. Artinya ada benda yang tak kena. Sedangkan agama ini sifatnya ialah perkara yang umum, tidak ada yang tersembunyi, mesti disampaikan secara terbuka. Itulah ajaran Nabi SAW. Jadi maknanya pada masyarakat umum, tolonglah cari ilmu yang benar-benar menampakkan ianya benar dan tidak salah. Dampingi para alim ulama yang mengajar kita. Yang kedua ialah kita bersama majoriti masyarakat. Majoriti masyarakat ialah bekerja beramal mengikut agama. Semayang ramai-ramai, zikir ramai-ramai, bertasbih ramai-ramai. Contohnya, mengapa kita cuba nak cari satu perkara yang menurut dibuat, yang orang belum tentu lagi betul dalam amalannya. Yang kadang-kadang masalah kita, guru ini kadang-kadang tak semayang pun, kerja dia belagayang, masalah. Tetapi memimpin ajar agama konon-kononnya. Yang ketiga, masyarakat kena ingat bahawa
Dalam hukum beragama ini kita ada punca yang jelas. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang tak boleh kita pisahkan. Itu kepada masyarakat awam. Berpihak berkuasa kita yakin usaha telah pun kita lakukan secara konsisten. Tetapi yang penting adalah ketegasan dalam melaksanakan undang-undang dan mengambil tindakan yang wajar. Jangan ianya menjadi barah yang akhirnya membohokkan keadaan masyarakat. Ia merosakkan minda anak-anak, remaja, orang-orang yang dikatakan profesional tadi. Tuan-tuan, artinya tindakan serius ini dilakukan. Yang ketiga, kita minta kepada pengamal ajaran sesat, kalaulah mereka berada di kaca televisyen sekarang ini, tolonglah, janganlah terus-menerus menipu dan berbohong dengan kebenaran. Cukuplah dengan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, segera kembali kepada kebenaran agama. Kembali kepada kebenaran Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akuilah hakikat kejahilan saudara sendiri yang memang pun tidak tahu hukum hakam agama yang sebetulnya. Dan yang keempat, percayalah, keburukan tidak akan bertahan selama-lamanya. Kebenaran tetap akan mengambil tempat dan kebatilan dia akan akhirnya tenggelam di alam yang lain. Wallahu a'lam. Bukan untuk kita saja tetapi juga kepada yang menyebarkan ajaran sesat ini supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua akan kembali kepada Allah. Sama ada kita gelarkan diri kita sebagai guru ke, kita ada murid ke, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan orang yang selamat yang kembali kepada Allah ialah orang yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghayati Islam di dalam kehidupan ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berehat. Mohon saya jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Berjumpa selepas ini. Dalam rancangan Halaqah pada malam ini, seperti yang saya war-warkan dari tadi, bahawa pada malam ini cukup istimewa kerana kita bersiaran dari Dewan Jubli Intan Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim, dan rancangan kita ini dibawa secara khas oleh syarikat Faiza Sdn Berhad. Dan tajuk perbincangan kita daripada awal tadi ialah sesat, bersama dua tetamu kita, Ustaz Halim Dim dan juga Ustaz Roslan Muhammad. Dan saudara, seperti biasa bila kita berada di penghujung rancangan, sedar tak sedar kita sudah hampir 1 jam kita bersiaran pada malam ini membincangkan topik sesat. Dan di hujung pertemuan kita pada malam ini, saya mohon daripada yang berbahagia Ustaz Halim Dim terlebih dahulu untuk membuat sedikit rumusan ataupun kesimpulan daripada tajuk kita sesat pada malam ini. Silakan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah, secara kesimpulannya kita lihat bahawa ajaran yang sebenarnya datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun atau kama qala. Rasulullah menyatakan siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami, yakni sesuatu pekerjaan yang tidak ada asasnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka fahuwa raddun, tertolaknya amalan dan juga ajaran mereka. Sebab itulah kita kembali ajaran yang sebenarnya, ajaran daripada Nabi kita, daripada ulama-ulama yang muktabar. Bukan seperti mana ajaran disebutkan oleh ahli panel tadi, ajaran yang bersembunyi-sembunyi. Allah turunkan fasda' bima tu'mar wa a'rid an musyrikin. Kamu sebarlah wahai Rasulullah, yakni ajaran Islam secara terang. Jangan kamu melengahkan lagi, jangan kamu peduli terhadap mereka musyrikin. Menunjukkan bahawa kalau seandainya ciri ajaran itu secara sembunyi-sembunyi, tidak menyeluruh, maka kita perlunya menolak. Sebab itulah masjid dan surau perlu diimarahkan. InsyaAllah mudah-mudahan bila mana daripada remajanya, dewasanya, tua dan sebagainya, setiap golongan dan peringkat umur yang ada, kita sama-sama menjadikan disiplin ilmu yang diajar, yang berada di masjid dan sebagainya, InsyaAllah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tetapi kita lihat hari ini menjelangnya akhir zaman, sudah tentunya kita tidak lari daripada ujian Allah. Sesungguhnya agama yang didasarkan kepada Rasulullah itulah agama yang benar. Dan Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya kata Rasulullah, wa taftariqu ummati ala 73 millah. Sesungguhnya umat aku menjelang akhir zaman akan berpecah kepada 73 golongan dan puak, kata Rasulullah. Maka Nabi menyatakan kulluhum
kulluhum finnar illa millatan wahidan. Semuanya akan terjun, masuknya dihumbankan ke dalam neraka, melainkan satu sahaja millah yang ajaran itu. Ditanya oleh sahabat, qalu man hiya ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala ma ana alaihi wa ashabi, atau kama qala. Nabi menjawab, yakni orang yang berada di atas landasan aku dan mereka yang ikut daripada kalangan sahabat, khususnya khulafa ar-rasyidin. Dan mudah-mudahan agama kita agama yang kekal abadi, agama Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Itulah kita katakan harapan daripada panelis kita yang pertama, iaitu kita berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau kita benar-benar berpegang kepada ajaran Al-Quran, kepada sunnah seperti yang dikatakan oleh panelis kita yang pertama, kita akan selamat. Kita tak akan terjerumus kepada ajaran yang menyimpang jauh daripada asas agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon Ustaz Roslan kalau boleh kita buat sedikit kesimpulan, silakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, hadirin yang hadir pada malam ini. Pertama sekali ingat, ajaran sesat adalah merupakan barah dan kanser yang paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada barah hati, barah kelenjar dan mana-mana kanser yang ada kita hadapi dalam kehidupan seharian. Dan ajaran sesat merupakan kanser akidah yang boleh merasakkan iman, merasakkan jiwa, merasakkan kehidupan, bahkan merasakkan segala-gala nilai. Sebab itulah berhati-hati dalam hal ini. Yang kedua, kena ingat, kita mesti memperkasakan disiplin pengajian ilmu dalam mencari ilmu itu sendiri. Pertama, carilah guru yang mu'tabar, guru yang jelas akhlaknya, tingkah lakunya, pribadinya, wataknya. Kalau guru itu solat subuh pun tidak, payah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau guru itu asyik belaga ayam saja, payah tuan-tuan. Yang keduanya ialah pengajarannya mesti berasaskan kitab yang mu'tabar, kitab turas yang dibawa oleh para ulama salafun as-salih, kitab hadisnya, tafsirnya, dan apa saja yang dianggap mu'tabar dalam agama. Yang ketiga disiplinnya ialah ajaran itu jelas dan tidak berselindung, terbuka. Kan dalam konteks agama Islam tidak ada yang tersembunyi. Baik apapun yang diajar agama, semuanya jelas dan terbuka. Itulah yang kita mesti perkasakan, barulah kita boleh berada atas landasan dan tidak terbabit dengan kanser yang berbahaya, iaitu kanser akidah yang boleh merasakkan nilai kehidupan kita akhirnya. Sekian, wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Roslan. Ustaz Roslan menyebut perkataan kanser sebab kanser ni satu penyakit yang cukup ditakuti, boleh menyerang bila-bila masa dan kesannya cukup membimbangkan. Maka sebenarnya ajaran sesat lebih teruk daripada kanser. Kita tak boleh nak gunakan istilah, kerana sesat ini menyebabkan kita tidak diradai oleh Allah, dan bila sesat ni kita akan dihumbankan selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Roslan. Jelas sekali saudara penonton yang dirahmati Allah, dalam perbincangan kita pada malam ini, topik sesat memberi gambaran kepada kita betapa dalam hidup kita perlu memperkukuhkan nilai iman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ingatilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal iman bitamanni wala bitahalli wa innama ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Sesungguhnya iman itu bukannya dalam bentuk cita-cita, bukan dalam bentuk angan-angan, dalam bentuk niat semata-mata, dan juga bukannya dalam bentuk perhiasan. Tetapi iman itu ialah sesuatu yang datang daripada hati kita, dibenarkan oleh hati kita, kemudian ditunjukkan buktinya oleh amalan. Itu menggambarkan kepada kita betapa perlunya kita kembali kepada asas agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita benar-benar sudah berada di penghujung rancangan pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua panelis kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Halim Din, Eksekutif Dakwah daripada Lembaga Zakat Selangor, dan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, Pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang memenuhi Dewan Jubli